Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita akan buat perbincangan tentang Aristoteles, Siddhartha Gautama Buddha. Okay, nama saya Muhammad Ahmad bin Ajmir, 10 DE 19F 2025. Nama saya Anshutia Tiang Zeng, 10 DDI 1900. Nama saya Kevin Farah, anak lelaki David. Nama kad matrik saya 10 DEP 19F 2011. Dan nama saya Indran Witasingam, DEP 10 DEP 19F 2000. Alright, lagi masa nak present, jangan lupa buka apa nama ni kamera depan, kamera nak tengok muka. Okay. Alright. Okay, dalam kandungan topik yang kita akan bincang ni, kita akan terangkan tentang latar belakang dan sumbangan dalam aspek etika. Okay, latar belakang. Yang pertama adalah tempoh hidup Gautama. Gautama, kebanyakan sejarawan mengatakan, sejarawan abad ke-20, dia menyatakan bahawa Gautama hidup pada 563 sebelum Masihi sehingga 483 sebelum Masihi. Dan kemudian tarikh kematian mengikut tradisi Buddha, di sebelah China, Vietnam, Jepun dan satu lagi Korea mengatakan bahawa dia tarikh kematiannya adalah 949 sebelum Masihi, dan tempat kelahiran dan dibesarkan adalah kalau kelahiran dilahir di Lumbini dan sekarang dikenali sebagai Nepal. Dia dibesarkan di Kabil Vatsu yang mungkin ada di Kilau Rakot Nepal ataupun Peprauna India. Okay, sekarang perkembangan Buddha dia akan diterangkan oleh Kevin. Okey. Mencapai kegemilangan semasa Asoka dan agama Buddha menjadi agama rasmi kerajaan Maurya. Perkembangan pesat dengan pengantaran Muhibai ke keluar negara pengembangkan agama. Lagi agama ini diterima baik di Tibet, Sri Lanka, negeri-negeri Asia Tenggara dan China. Menggunakan bahasa Pali dan kitab Tripitaka sebagai kitab suci. Lagi kitaan Tripitaka mengandungi Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Itu saja. Ya, nak tanya, slide nampak kan? Alright. So, kalau itu daripada Kevin, okay, seterusnya kisah sebelum mendapat wahyu daripada Parvin. Parvin. Ya. Okay. Saya nak bentangkan tentang kelahiran di besaran Siddhartha Buddha. Kamera boleh buka. Buka sekejap. Apa? Kamera. Okey, Suatu hari Siddhartha sesuatu dikatakan oleh pemain muzik lalu sedar kepentingannya, keseimbangan Siddhartha tersedar. Bermula dari sakit sekarang kita telah menerima susu yang diberikan oleh seorang gadis yang baik hati. Selepas itu kita telah berjalan sampai ke bawah sepohon pokok yang bernama Bodhi yang memberi sumpahannya bahawa jika tidak dapat menemui kebenaran dan jawapan untuk semua soalan itu, tidak akan meninggalkan tempat itu. Okay. Alright. Saja daripada Pravin. Okey. Seterusnya kita akan bincangkan tentang sumbangan dalam aspek etika. Okey, sekarang dibentangkan oleh Anis. Nampak tak kamera? Dok pun. Tak on. Okay. Okay. Sumbangan dalam aspek etika dan bab Samadhi India ni ada 5.
Tapi saya cuma membentangkan 3 saja yang penting ada depan kita. Yang pertama, etika budaya dalam konteks di keluarga. Yang kedua, etika konteks dalam sosial dan interpersonal. Yang ketiga, etika konteks perniagaan dan perdagangan. Jadi dalam etika budaya dalam sosial, etika yang pertama dalam konteks di keluarga iaitu ada 3 isu utama di mana ibu bapa dan anak. Yang kedua golongan adik-beradik. Yang ketiga golongan orang tua ataupun dikenali senior. Golongan yang pertama untuk isu pertama di mana ibu bapa perlu berperanan dalam mendidik dan mengajar anak mereka. Mereka perlu bersabar dalam mendidik anak mereka untuk menjadi seorang insan yang berjaya. Untuk peranan anak pula, mereka perlu mempunyai sifat taat setia dan saling menghormati dalam keluarga dan juga punya sifat hormati terhadap ibu bapa. Mereka juga perlu mengasihi ibu bapa mereka. Setelah kematian ibu bapa mereka, mereka perlu mempunyai sifat bersedekah. Contoh dalam agama Islam, kita akan bersedekah seperti doa ataupun beri al-fatihah. Dalam agama Buddha, mungkin ada setengah dengan sembahyang. Jadi, untuk yang isu yang kedua, iaitu adik-beradik di mana kita perlu mempunyai sikap saling menghormati antara abang dan kakak. Untuk yang golongan muda ni, kita perlu menghormati golongan yang lebih tua. Isu yang ketiga dipanggil golongan tua ataupun dikenali senior, di mana dalam golongan tua dan senior kita mesti akan bercanggah terhadap pendapat. Dan setiap pendapat kita tu akan ada yang akan terima dengan baik, ada yang tidak. Jadi kita perlu hormat, saling menghormati, dan setiap pendapat yang golongan muda bagi pada orang tua kita perlu dihargai. Seterusnya etika dalam konteks sosial dan interpersonal. Ia juga terbagi pada 2. Pertama, bab perkahwinan. Yang kedua, bab tentang kehidupan kita. Tentang perkahwinan di mana kita 3 juga, iaitu perkahwinan pertama, kedua peranan suami kepada isteri, ketiga isteri kepada suami. Pertama untuk bab perkahwinan. Perkahwinan kalau kita faham dia adalah satu di mana seorang lelaki dan seorang isteri yang telah disatukan dengan restu ibu bapa. Dan dalam agama Islam masuk agama Islam kita dikatakan diijab kabul oleh seorang tok gadis ataupun wali mujibir. Yang kedua, peranan suami kepada isteri di mana suami perlu punya sifat taat setia terhadap isteri. Perlu menghormati setiap perkara yang dilakukan oleh isteri selagi tak bercanggah. Yang ketiga, perlu mempunyai sifat bertanggungjawab dan contohnya beri nafkah kepada keluarga. Yang paling penting sekali, lelaki juga merupakan ketua keluarga terhadap isteri dan anak. Peranan isteri kepada suami pula di mana isteri perlu menghormati suami dan juga mempunyai sifat simpati dalam apa jua masalah yang berlaku terhadap suami. Yang ketiga, isteri perlu mempunyai sikap bertanggungjawab dalam menguruskan hal rumah tangga seperti jaga makan minum, jaga hal kondisi dengan anak. Terakhir sekali, isteri perlu juga menghormati suami. Dan last sekali untuk etika dan perniagaan dan perdagangan. Ada 3 juga. Pertama, iaitu mana apabila kita buat satu seniaga antara dengan orang luar, kita perlu mempunyai sikap saling percaya. Contoh bila kita buat satu bisnes tu dengan orang luar, kita dengan dia perlu ada sikap saling percaya. Supaya nanti bila berlaku satu isu tu, kita tidak akan bercanggah ataupun bermasam muka ataupun berlaku kesepahaman antara kita dengan dia sebab kita punya sikap saling percaya. Yang kedua, harta yang kita cari tu perlu menggunakan jalan yang baik dan tidak mempunyai jalan yang kotor. Contoh masuk apa yang masukkan cara yang jalan baik tu, maksudnya pekerjaan yang kita laku tu perlulah setimbang dengan apa yang kita buat kerja. Contoh kita dapat gaji tu, itulah gaji kita, bukan kita guna gaji pun dapat gaji hasil dan jalan yang tidak baik. Dan masuk yang dia kata juga tu bukan guna kekerasan ataupun jalan yang kotor iaitu memberi rasuah ataupun mendapat rasuah atau menggunakan duit syarikat, manipulasi duit. Itu yang dikatakan. Untuk isu yang ketiga, harta perlu dibahagikan kepada semua pihak yang dapat memanfaatkan semua pihak dan negara, bukan berdasarkan ketamakan ataupun keuntungan. Itu bermaksudnya bila kita dapat satu benda yang untung pada diri kita, kita perlu bersedekah. Dalam agama Islam, kalau kita bersedekah, kita dapat pahala. Kalau agama lain pun mesti ada juga, kalau kita bersedekah, dia juga satu tindakan yang baik. Itu merupakan satu tindakan yang baik sebab kita guna apa yang kita dapat gaji tu, kita labur sikit pada orang lain. Jadi
dia manfaatkan semua pihak gitu, dari dekat ke orang yang memerlukan seperti golongan undangan, pengemis, itu saja. Jadi kesimpulannya daripada sumbangan estetika yang saya dapat ni, dia telah mengajar kita tentang kehidupan. Kehidupannya betapa nilai kehidupan kita. Itu je lah. Terima kasih. Okay, terima kasih pada Anis. Okay, terima kasih juga pada Kevin dan Pavitra untuk presentation ini. Okay, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Alright. Okay, terima kasih semua. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.